is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Hey, hey. Start investing. Hey, hey. Walau tengah relaxing. Saham is good, saham is cool. Saham is also an investment tool. Scheme cepat kaya, don't act the fool. Labur dekat saham, get paid in full. Tak payah nak stress, buka CDS. Tak payah bajet besar kalau nak invest. Saham senang faham, tak payah nak stress. Orang biasa-biasa pun boleh invest. Saham kecundang kalau tak ada ilmu. Sebab tu belajar dengan AAA dulu. Study fundamental dan technical. Jangan terus jump, itu typical. Kalau melabur, kena ikut trend. Duit takkan beranak kalau simpan kat poket. Tak payah modal besar, own company besar. Cita-cita besar, boleh untung besar. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Hey, hey. Start investing. Hey, hey. Walau tengah relaxing. Dah buka CDS, jangan takut nak invest. Dah belajar ni best, boleh buat rugi less. Sebelum nak earn, kita kena learn. Supaya invest, nanti duit tak burn. Jangan tamak, jaga emosi. Orang tamak memang selalu rugi. Tak payah kelulusan, tak payah college degree. Suri rumah pun boleh buat benda ni. Kena berani, ambil tahu ekonomi. Rugi tu pasti, boleh minimalkan rugi. Boleh berdagang kalau banyak masa. Boleh melabur kalau tak ada masa. Tak ada masa, kena cari masa. Ini untuk simpanan hari tua. Jadi marilah, ini patut syariah. Duit banyak nanti boleh amal jariah. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Hey, hey. Start investing. Hey, hey. Walau tengah relaxing. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Hey, hey. Start investing. Hey, hey. Walau tengah relaxing. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Hey, hey. Start investing. Hey, hey. Walau tengah relaxing. Saham is good, saham is cool. Saham is also an investment tool. Scheme cepat kaya, don't act the fool. Labur dekat saham, get paid in full. Tak payah nak stress, buka CDS. Tak payah bajet besar kalau nak invest. Saham senang faham, tak payah nak stress. Orang biasa-biasa pun boleh invest. Saham kecundang kalau tak ada ilmu. Sebab tu belajar dengan AAA dulu. Study fundamental dan technical. Jangan terus jump, itu typical. Kalau melabur, kena ikut trend. Duit takkan beranak kalau simpan kat poket. Tak payah modal besar, own company besar. Cita-cita besar, boleh untung besar. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Hey, hey. Start investing. Hey, hey.
walau tengah relaxing. Dah buka CDS, jangan takut nak invest. Dah belajar ni best, boleh buat rugi less. Sebelum nak earn, kita kena learn. Supaya invest, nanti duit tak burn. Jangan tamak, jaga emosi. Orang tamak memang selalu rugi. Tak payah kelulusan, tak payah college degree. Suri rumah pun boleh buat benda ni. Kena berani, ambil tahu ekonomi. Rugi tu pasti, boleh minimalkan rugi. Boleh berdagang kalau banyak masa. Boleh melabur kalau tak ada masa. Tak ada masa, kena cari masa. Ini untuk simpanan hari tua. Jadi marilah, ini patuh syariah. Duit banyak nanti boleh amal jariah. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Start investing. Walau tengah relaxing. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Start investing. Walau tengah relaxing. Ahmad Academy. Sah selamat mudah patuh syariah, melabur menambah rezeki. Ayo kita, ayo bangkit berani. Asri Ahmad Academy. Labursaham.com. Labursaham.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Bersiaran sekali lagi bagi kita hari ini pada 12/9/2020 bagi sesi Breaking News setiap hari Rabu di grup Sembang Saham. Apa khabar semua? Didoakan moga sentiasa di bawah rahmat kasih Allah SWT. Dipermudahkan segala urusan dan berjaya dunia dan akhirat insyaAllah. Amin. Alright tuan-tuan, saya straight to the point hari ini sebab sesi kita agak padat, 30 minit je kita bersiaran untuk hari ini. So, apa yang berlaku malam tadi, kita dapat saksikan sekali lagi pasaran saham di luar negara, di Nasdaq terutamanya, berada di paras tertinggi dalam sejarah. Diikuti dengan saham S&P 500 juga berada dalam keadaan tinggi dalam sejarah disebabkan oleh saham-saham teknologi terus diburu oleh para pelabur. Kenapa? Apakah sebabnya? Kerana malam tadi kita dapat saksikan sebenarnya apa yang berlaku adalah data ekonomi yang dikeluarkan pada malam tadi iaitu ISM data. Alright, ISM Manufacturing Index improve daripada sebelum ini 54.2 pada bulan Ogos meningkat kepada 56 mata berbanding forecast yang telah dibuat sebanyak 54. Itu antara sebab kenapa kita dapat saksikan saham-saham di Amerika Syarikat terus membuat lonjakan. Itu yang pertama. Yang kedua, COVID-19, coronavirus, wabak coronavirus di Amerika Syarikat walaupun meningkat tetapi jumlahnya berkurangan. Itu juga menyebabkan mengapa pasaran saham melonjak naik. Jadi, ini antara dua perkara yang kita dapat saksikan mengapa pasaran saham di luar negara, terutama di Amerika Syarikat, membuat lonjakan besar, terutama di sektor teknologi. Apabila kita lihat semalam malam tadi apabila saham Apple telah pun membuat split share. Alright, split share daripada $500 kembali ke paras $100 lebih sahaja, membuatkan saham ini mampu dimiliki oleh lebih ramai orang dan saham ini terus diburu oleh para pelabur dan para pedagang yang meminati saham Apple. Dan semalam juga saham Zoom. Zoom melonjak naik luar biasa. Okey. Yang mana memberi juga disebabkan oleh keadaan yang orang kita sedia maklum dengan keadaan hari ini new normal.
kan. Program-program mana mesyuarat-mesyuarat ataupun seminar-seminar dianjurkan hanya melalui Zoom. Jadi permintaan terhadap produk ini melonjak naik dan menyebabkan saham ini juga membuat lonjakan pada sesi dagangan pada malam tadi, dan juga quarter earnings juga telah diumumkan oleh syarikat Zoom, yang mana dia telah membuat satu keputusan yang lebih baik daripada yang telah disasarkan. Itu perkara pertama yang saya percaya ia akan memberi kesan positif di Bursa Malaysia, khususnya di dua sektor utama ataupun dua paparan utama di Bursa Malaysia, iaitu sektor teknologi dan pastinya sektor yang digemari ramai, iaitu sektor East Market. Alright? Sebab kalau kita lihat di sini pergerakan East Market terutamanya, let's go through. Alright, kesan daripada apa yang berlaku di luar negara. Jom kita lihat apa yang berlaku di sektor FBM East. Alright, cubaan semalam hari pertama dagangan pada bulan September. Saya percaya ramai juga telah tersenyum gembira semalam walaupun pasaran agak volatile apabila pasaran saham kita semalam dibuka tinggi tetapi akhirnya ditutup rendah pada penutup dagangan, walaupun pada satu ketika indeks kita mengalami kejatuhan tetapi ditutup very small margin, masih ditutup dalam keadaan positif. Dan apa yang kita dapat saksikan, FBM East membuat a comeback. Apakah dengan jumlah dagangan yang baik semalam, apakah mampu untuk kembali sektor East Market untuk berada di paras tertinggi dalam sejarah, sama-sama kita nantikan. Alright, sebab itu kita dapat saksikan juga saham-saham di East Market begitu aktif didagangkan di Bursa Malaysia semalam. Begitu juga sektor teknologi, kerana tempias yang saya lihat terhadap kenaikan di Dow Jones, di Nasdaq, pastinya akan memberi kesan yang positif terhadap sektor teknologi, yang mana teknologi kita cuba juga untuk membuat tujahan resisten pada paras 57.25 mata. Ngam-ngam berada di tahap resisten. Apakah hari ini indeks teknologi kita mampu untuk kembali ke paras tertinggi dalam tempoh hampir, saya boleh katakan, lebih daripada 15 years, 15 tahun. Alright? Seperti apakah rally yang kita lihat teknologi ini akan terus, kalau saya melihat dari carta, saya agak percaya agak mudah untuk melepasi tahap rintangan yang telah pun yang berlaku pada sebelum ini, setelah berapa kali pada bulan Ogos dan juga pada bulan Ogos 3-4 attempt yang cuba melepasi tahap rintangan masih gagal ditembusi. Tapi dengan keadaan Nasdaq yang berada di paras tertinggi, saya percaya sektor ini akan diburu oleh para pelabur dan para pedagang. Ditambah pula bila kita saksikan earnings yang diumumkan di Bursa Malaysia telah pun hampir ke penghujungnya, walaupun masih terdapat syarikat-syarikat yang mengumumkan prestasi keuangannya masih ada tapi tidak banyak berbanding akhir penutup bulan Ogos. Dan antara write up yang telah pun dikeluarkan oleh Bank Malaysia Strategy, the good, the bad and ugly from second quarter earnings. Alright, so roughly we can see kebanyakan syarikat-syarikat tersenarai di Bursa Malaysia mengumumkan prestasi yang kurang memberangsangkan kesan daripada apabila berlakunya MCO pada bulan April dan bulan 5. Alright, jadi sebab itu tapi alhamdulillah satu perkara yang menarik minat saya, walaupun kita dapat saksikan prestasi keuangan syarikat yang diumumkan tidak memberangsangkan, saya tidak nampak berlakunya kejatuhan besar terhadap saham-saham yang mengumumkan prestasi yang tidak memberangsangkan. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa para pelabur, para pedagang sedia maklum dengan apa yang berlaku dan telah pun menjangkakan bahawa syarikat-syarikat akan mengumumkan prestasi yang tidak memberangsangkan. Sebab itu kita dapat saksikan kejatuhan yang minima terhadap saham-saham yang telah pun mengumumkan prestasi keuangannya. Okay, this is what we call market action discounts everything. Okay, menunjukkan para pelabur, para pedagang telah sedia maklum dengan apa yang berlaku. Okay, jadi
Pastinya hari ini secara peribadi, of course kita lihat dua sektor utama, teknologi dan east market. Dua papan utama, kita ada papan main board, papan utama di pasaran saham di Bursa Malaysia, diikuti dengan papan east market di Bursa Malaysia. Dan of course di papan utama pula kita nak fokus kepada sektor teknologi, dan papan east juga kita boleh fokus kepada saham teknologi. Dan kalau lihat di screener saya, alright, di screener yang ada, jom kita tengok sekejap dekat screener yang ada, there's so many stock yang berada di paras 52 weeks high. Lebih daripada 30 syarikat berada di paras 52 weeks high, dan syarikat-syarikat ini apakah akan terus membuat lonjakan. Dan pastinya kita dapat lihat saham-saham teknologi di Bursa Malaysia antara saham yang membuat lonjakan all time high. Ini saham favorite ramai orang. Saham K-Power. Setelah berjaya melepasi paras rintangan dan kini telah berada paras tertinggi, melepasi paras tertinggi pada bulan Februari sebelum berlakunya COVID-19. Alright? Dan saham ini juga telah memberi pulangan sebanyak hampir 300%. Alright? Dan saya percaya saham favorite ramai orang kan. K-Power, dan diikuti dengan semalam kita dapat juga lihat adik-beradik kepada saham K-Power iaitu ACIB juga cuba mengikut jejak langkah yang sama. Alright. ACIB mana ACIB? ACIB juga mengikut, sebab ni adik-beradik kan. ACIB juga semalam berada di paras tertinggi dalam tempoh 52 minggu, dan juga saham ini sebenarnya berada 52 high. Dia belum berada di paras tertinggi 1997, belum. Dia paras tertinggi 52 high. Nak menunjukkan tuan-tuan, sekiranya kita dapat memilih saham-saham yang baik dalam keadaan pasaran yang volatile, masih banyak, saya bilang hampir lebih 30 saham yang berada di 52 high yang boleh kita raih pulangan yang luar biasa. Begitu juga sasaran saya, kalau saya lihat carta yang ada ni, saya berminat terhadap saham UC Tech. Juga semalam membuat tujahan 52 weeks high. Saham saya dah share dalam grup Telegram alumni. Right, setelah sekian lama sideways dan akhirnya berjaya semalam saham ini melepasi tahap rintangan 52 weeks high. Apakah saham ini akan terus membuat lonjakan kesan daripada kenaikan Nasdaq? Sama-sama kita nantikan. Solid Marubozu membuat tujahan breakout yesterday. Right? Begitu juga saham teknologi yang saya lihat yang mampu dimiliki setelah membuat 52 high sebelum ini dan membuat pullback yang sihat. Dan apakah saham ini akan kembali pada hari ini? Dan kerana semalam kita lihat saham ini telah pun membuat reversal candle, iaitu saham JCY. Kan? Right? Masih sideways but reversal candle yang kuat. Apakah mampu untuk melepasi tahap psikologi? Kalau tengok tahap resisten 68 sen sesaham, sama-sama kita nantikan. Alright, setelah saham ini membuat kenaikan lebih daripada 100% dalam tempoh masa yang pantas, membuat pullback yang sihat. Alright, dan now dia cuba make a comeback semula. Apakah mampu melepasi tahap rintangan 68 sen sesaham? Sama-sama kita nantikan. Jadi nak menunjukkan bahawa banyak saham-saham teknologi tuan-tuan yang menarik di Bursa Malaysia, of course diketuai oleh antaranya saham MPI, right, yang juga membuat lonjakan 52 weeks high. Oh lala, banyaknya, ya Allah. Dalam keadaan pasaran yang menarik perhatian, sebenarnya banyak saham-saham teknologi yang terus membuat lonjakan demi lonjakan di Bursa Malaysia. Okey, ada banyaklah, more than 30 stock yang ada tuan-tuan more than 30 stock. Cuma kita kena bezakan saham-saham yang punya asas fundamental yang baik dan juga saham-saham yang bersifat spekulasi. Kerana dalam keadaan pasaran yang likuiditinya, kecairannya baik dalam pasaran saham di Bursa Malaysia, kita perlu bijak untuk memastikan kita tidak terperangkap dalam saham-saham yang bersifat spekulasi. Okey? Yang ni nak tengok. Dan semalam, yes, kita tak nafikan juga semalam minat belian terhadap saham emas. Alright, apabila saham emas di pasaran dunia kembali ke paras $2,000 per ounce, tetapi tidak berjaya untuk kekal berada di paras 2,000, kembali ke paras $1,970 per ounce. Tapi cubaan nak menunjukkan bahawa permintaan terhadap emas di pasaran dunia juga masih kuat. Momentum pergerakan pergerakan komoditi emas
di pasaran dunia masih bertahan walaupun telah mengalami kejatuhan yang agak ketara daripada puncak tertinggi 2080 tak saya dan turun sehingga tahap 1900, tetapi membuat lonjakan kembali semalam mencecah seketika pada paras $2,000 per ounce. Sebab itu semalam kita dapat saksikan saham emas seperti saham Pohkong, saham Mui Prop, saham NICE memberi pulangan sekitar antara 8 hingga 15%. Tetapi apabila saham komoditi emas semalam ditutup pada paras 1970, kita lihat ke manakah pergerakan harga emas di Bursa Malaysia pada pagi ini. Okay, but of course saham yang berkait rapat dengan pergerakan komoditi pastinya akan volatile. Sebab itu anda perlu pilih sektor dan strategi apa yang anda ingin gunakan. Sekiranya anda seorang yang active trader atau seorang yang very aggressive dalam pasaran, yes, this kind of sector seronok untuk kita lihat, untuk kita ambil peluang dalam kenaikan dan penurunan saham-saham tersebut. Okey, tapi kalau anda seorang yang orang kata konservatif atau seorang passive trader yang tidak aktif kerana bekerja, nasihat saya fokus kepada saham-saham teknologi yang membuat kenaikan yang sihat, 45 degree, yang mana dia tidak terjejas dengan katalis seperti pergerakan komoditi terutamanya yang bergerak secara volatile. Alright. Semalam juga sebenarnya tuan-tuan kita dapat saksikan sektor peladangan sebenarnya. Jom kita tengok peladangan indeks pasaran hadapan FCPO semalam juga sebenarnya agak rancak didagangkan di Bursa Malaysia. Okey. Alright, di Bursa Malaysia semalam. So we can see semalam FCPO cuba untuk kembali juga ke paras tertinggi sebelum ini. Sebab itu semalam juga sebenarnya di Bursa Malaysia saham-saham peladangan yang terpilih juga aktif didagangkan. So, apakah saham peladangan ini akan terus mendapat tumpuan? Sama-sama kita nantikan. Dan sekali lagi, pastinya pergerakan komoditi minyak kelapa sawit akan volatile kerana dia bersangkut paut dengan pergerakan harga komoditi di pasaran dunia. Jadi sekali lagi, anda boleh gunakan strategi yang anda ingin gunakan sebelum anda membuat sebarang keputusan dalam pelaburan yang anda ingin lakukan. Begitu juga malam ini, hari Rabu, inventory minyak akan diumumkan dan harga minyak juga masih sideways, masih belum berjaya untuk melepasi tahap rintangan yang ada, masih berlega-lega antara $45 hingga $46 per barrel, juga sama-sama kita nantikan. Jadi secara keseluruhan apa yang saya dapat saksikan di Bursa Malaysia, peluang dan ruang yang sentiasa ada bagi sektor-sektor terpilih. Alright? Dan saya percaya kalau kita melihat sektor, ramai yang tanya adakah sektor healthcare ni masih bertahan. Secara peribadi, insya-Allah, okey, pada hari esok kita akan dapat lihat saham Supermax. Minggu ini dua saham akan berada di paras mampu milik, iaitu saham Supermax dan Top Glove akan berlakunya ex-date, alright, pada hari esok dan lusa. Jom kita tengok apakah akan ada minat belian terhadap saham-saham ini. Tapi secara peribadi, saham-saham kebanyakan saham Glove, saya lihat, saya boleh katakan kenaikan yang berlaku pada minggu lalu hanya bersifat dead cat bounce kerana kita dapat lihat saham-saham ini mengalami penurunan demi penurunan. Alright. Jadi saya nasihatkan berhati-hati kepada anda yang masih miliki terutama saham-saham Glove ketika anda membeli saham itu di paras yang tinggi. Okey, saya tak katakan dia game over, tetapi carta yang kita lihat adalah kurang menarik sebenarnya untuk kita fokus kepada sektor ini. Tapi sektor healthcare kita sedia maklum, sektor vaksin ini sektor yang telah diperkatakan sejak beberapa minggu yang lalu, nampak minat belian terhadap sektor vaksin ini masih kekal momentumnya, cuma pengambilan untung berlaku setelah kenaikan besar berlaku sebelum ini. Saya percaya kalau kita melihat dari segi carta, saham-saham vaksin lebih menarik, lebih cantik berbanding kalau kita nak lihat saham-saham di sektor Glove. Alright? Sebab there's no sign of any sell signal untuk saham-saham pharmaceutical yang ada di Bursa Malaysia. Alright, sebagai contoh kita boleh tengok saham Pharma Niaga, saham Di Pharma, alright, saham Kotra tidak tunjuk sebarang signal jualan.
Tapi sekali lagi lah, sektor ini juga begitu volatile di pasaran saham, tapi boleh diperhatikan. Right? Berbanding kalau kita lihat saham-saham, contoh saya ambil Glove sebagai contoh, saham Advanta, cartanya tak menarik, kurang menarik berbanding carta produk kesihatan, iaitu produk yang berkait rapat dengan pengeluaran vaksin yang ada di Bursa Malaysia. Anyway, you pilihlah apakah sektor yang anda ingin pilih. Anyway, for me, kalau kita lihat sektor yang lebih tenang adalah sektor teknologi. So sama-sama kita fokus kepada sektor yang money flow-nya dan minat beliannya ada dan katalis yang lebih besar, yang seharusnya kita ambil peluang terhadap kenaikan yang ada di Bursa Malaysia. Alright. So ini yang you all kena ambil maklum lah in term of stock, there's so many stock guys. Bagi saya, kalau you buat homework, semalam antara saham yang saya kongsikan di grup Telegram lah saham GHM kan, saham GHM teknologi sektor, saham Uchitech, GHM, JCY. Alright, kita tengok GHM juga satu carta yang agak menarik sebenarnya yang kita boleh perhatikan, membuat reversal semalam. Apakah akan kembali? Sama-sama kita nantikan nanti. Alright. Itu antara yang saya seronok tengok lah kalau tanya saya, antara saham yang orang kata saham teknologi lah. There's so many stock teknologi sektor yang you all boleh perhatikan. Right. Buat pilihan dan pilih saham-saham yang bagi saya yang membuat uptrend ataupun membuat tujahan resisten, dan saham-saham ataupun anda boleh guna kaedah buy on breakout, buy on dip. As long saham tu uptrend with a good fundamental, I believe ada peluang dan ruang untuk kita raih pulangan yang luar biasa. Alright. So itu cerita kita. Dan malam ni dan minggu ini, sebelum saya lupa, minggu ini pada hari Jumaat, of course data yang penting, non-farm payroll data, NFP data akan diumumkan. Itu juga antara petunjuk ke manakah arah tuju pasaran di Amerika Syarikat khususnya. But so far saya tak nampak any bad catalyst yang ada. Dan biasanya seperti sedia maklum, presidential election yang akan berlangsung pada bulan November pastinya akan memberi impak positif biasanya terhadap pasaran saham di bursa Amerika Syarikat. Dan pastinya dia akan, dan data-data yang terkini kita lihat ada tambah, orang kata dari segi data-data ekonomi tidak menunjukkan, maknanya the recovery in the process. Okay, the recovery in the process. Walaupun analisa di Malaysia meramalkan Bursa Malaysia akan bertahan dari segi petunjuk pasarannya sekitar 1,500, yang mana kita dapat lihat sekarang FBM Kiazah kita masih berlega-lega. Okay, di paras 1,550 telah pun dipecahkan, bermaksud indeks kita, nampak tak, indeks kita dah break support. So technically indeks kita apakah akan kembali ke paras 1,500. Kalau secara peribadi melihat 1,500 adalah tahap sokongan yang seterusnya setelah tahap sokongan 1,550 telah pun ditembusi pada minggu lepas, yang mana kita dapat lihat apabila portfolio rebalancing di kalangan pengurus dana membuat portfolio rebalancing, dan kita dapat saksikan bahawa syarikat-syarikat, terutama 30 syarikat gergasi yang ada di Bursa Malaysia masih terus mendapat tekanan jualan. Begitu juga kenapa kita dapat saksikan pada minggu lepas sahaja jumlah foreign selling pada bulan lepas adalah 400 million shares. Tetapi kenaikan yang ada disebabkan oleh minat belian yang masih dikuasai oleh pelabur runcit, yang mana net buyer adalah datang daripada pelabur runcit tempatan, begitu juga datang daripada local institution. But technically dari segi KLCI, dah hampir masuk bulan ketiga, kita berada dalam jajaran yang sideway. Nampak, dia tak nak pecah, dia tak nak break, masih dalam fasa consolidation yang berlaku. Tetapi alhamdulillah di Bursa Malaysia dengan minat belian yang ditunjukkan oleh pelabur-pelabur runcit menunjukkan bahawa sektor teknologi, ACE market, saham-saham berwajaran kecil masih terus diburui ataupun diberikan tumpuan oleh pelabur runcit di pasaran saham. Alright. So itu yang berlaku dalam, dan of course dari segi lihatlah perkara-perkara ini. Dan kita tengok ringgit Malaysia alhamdulillah maintain 415 417, kesan daripada weakening
US dollar yang ada di luar negara, di Amerika Syarikat khususnya. Jadi itu dia secara langsung memberi kesan yang positif, sebenarnya seharusnya memberi kesan positif kepada Malaysia. Right? Kerana ringgit kita tidak dah ialah disebabkan oleh lemahnya dolar yang ada dan menyebabkan harga emas juga melonjak naik di pasaran dunia. Tak banyak sebab seharusnya dia memberi kesan positif, tetapi masih belum nampak petanda tentang kemasukan pengurus dana asing ke pasaran saham. Saya percaya mungkin disebabkan oleh ketidaktentuan politik yang berlaku, menyebabkan mereka mungkin tidak memilih Bursa Malaysia buat masa ini. Tapi alhamdulillah, sokongan anda, pelabur-pelabur runcit nampaknya masih kekal utuh. Jom kita akan lihat apakah kesannya selepas habisnya moratorium. Baru kita akan tahu apakah moratorium ini sebenarnya memberi impak yang besar terhadap kehadiran pelabur-pelabur runcit dalam pasaran saham. Jadi kepada anda, ambil peluang yang ada, ambil ruang yang ada untuk melipat gandakan pulangan dalam dunia pelaburan, kerana peluang ini bukan hari-hari datang. Peluang ini bukan selalu datang. Tetapi tahniah diucapkan kepada anda yang telah pun masuki pasaran sejak berlakunya kejatuhan pasaran pada bulan Februari dan make pasaran saham Bursa Malaysia make a comeback pada 20 Mac. Sehingga hari ini saya lihat jumlah dagangan yang begitu sihat berlaku dan hampir setiap minggu atau hampir setiap hari kita boleh katakan peluang dan ruang sentiasa ada kepada para pelabur yang rajin membuat homework, para pelabur yang sentiasa melihat peluang yang ada dan mengambil peluang tersebut. Tahniah saya ucapkan kepada anda. Dan secara peribadi saya pun hari pertama semalam pun dah hit 5 angka profit pada first day trading yang saya sharekan pada malam tadi pada bakal alumni ataupun bakal The Protege batch ke-6. Walaupun The Protege batch ke-6 akan berlangsung pada 26 hingga 28 September, tetapi seperti biasa we give more, dan kelas telah pun bermula secara tidak langsung pada sesi malam tadi dan akan berterusan setiap minggu sehinggalah tarikh 26 hingga 28 hari bulan September yang akan datang. So tahniah juga kepada The Protege 6 yang telah pun mendaftarkan diri dan anda telah pun bermula kelas anda. Walaupun kelas anda bermula pada 26 hari bulan, saya harap sesi-sesi mingguan yang kita anjurkan akan memberi manfaat kepada anda untuk anda menjadi seorang pelabur yang bijak, pelabur yang bertakwa. Dan kepada semua alumni The Protege, right, jangan lupa sesi kita, sesi projek amal kita yang akan berlangsung pada 11 September. Link pendaftaran telah pun saya berikan. Tahniah, lebih 500 penyertaan telah pun didaftarkan dan saya juga akan memaklumkan dalam masa terdekat. Alright, ini program ni 11 September. Saya tahniah kepada anda yang telah pun membuat pendaftaran. Alright, 500 penyertaan telah dibuat dalam tempoh tak sampai pun saya rasa 3 hari, tetapi dah 500 penyertaan telah pun kita perolehi. Moga sesi ini memberi manfaat kepada anda, yang mana kita akan berbicara tentang corporate exercise dan juga kita melihat pasaran secara langsung pada hari Jumaat pada 11 September nanti. Alright, dan juga insya-Allah saya akan umumkan program sesi reunion revision pada bulan 10 yang mana tempatnya hanya terhad kepada 600 penyertaan sahaja, dan program itu berlangsung selama 1 hari dan kita akan buat sesi makan malam sekali pada bulan Oktober. Saya akan maklumkan pada semua alumni The Protege sesi tersebut dalam masa terdekat, insya-Allah. Alright. Okey. Kepada mereka yang saya lihat masih ada masalah akaun CDS, tuan-tuan, cari je mana-mana broker, jangan bergantung pada satu bank. Right, pergi je mana-mana bank. Memang betul hari ini pembukaan akaun makan masa. Pergilah mana-mana bank. Janganlah kita menunggu je kan. Ibarat orang tunggu benda yang tak luruh-luruh kan. Ambil peluang, pergi cari. Bukalah a few banks, broker-broker yang berdekatan dengan tuan-tuan. Jangan tunggu satu. Kan, takkan kita nak menunggu je. Kan, ambil peluang. Ada banyak bank-bank luar sana yang anda boleh semak dan anda boleh buka akaun. Kan, dan ambil peluang yang ada. Alright, cuma nasihat saya, pastikan anda bertindak dengan ilmu, jangan terburu-buru memasuki pasaran. Kerana pasaran ini risikonya besar sekiranya kita tidak bertindak dengan ilmu. Dan kita kena tahu apa yang kita lakukan. Alright guys, kita ada lagi lebih kurang 30 saat sebelum pasaran saham kita dibuka. Jom kita tengok apakah yang berlaku pada pagi ini. Alright, kepada alumni, semalam saya ada 2 saham kajian telah dikongsikan. Alright, jom kita tengok pada pagi ini apakah saham-saham teknologi akan membuat lonjakan lagi. Jom kita lihat. Kita ada lebih kurang lagi 15 second sebelum pasaran saham dibuka pada sesi dagangan pada pagi ini. Yes, come on JCY. Apakah akan melepasi 470 sen sesaham?
Wow. JCY dibuka tinggi 69 sen sesaham. 70 sen sesaham. JHM dibuka 187. MPI, jom kita tengok saham teknologi. MPI terus melonjak naik 50 sen sesaham, menunjukkan minat belian terhadap saham-saham teknologi terus berada dalam radar kita. Jom kita tengok top 30 saham yang paling untung apabila sesi dagangan dibuka di Bursa Malaysia. Kita dapat saksikan saham MPI, saham Greatech berada dalam radar, dan juga kita dapat lihat saham Greatech kembali ke RM7. Apakah terus untuk melepasi paras RM7 sesaham? Ini pun saham favourite ramai orang dan saham kajian yang kita buat sama-sama, terutama di kalangan alumni. Seharusnya satu saham ini sahaja juga cukup untuk terbayar yuran program kelas anda. Okey. SAIB. Hari ini kalau kita lihat top gainer saham teknologi bersama dengan saham Glove dalam top gainer yang ada. Okey. JCY 71. Tahniahlah kepada pemegang saham JCY. Greatech, MPI, UWC, ACIB, MI, Unisem. Unisem pun saya rasa dalam grup alumni, saya rasa kita dah sharekan carta tersebut. Alright. Wah, laju pula JCY ni. OCN Cash. Itu antara top gainer yang kita lihat di pasaran saham pada pagi ini. Pagi-pagi dah beli raya dah. Alhamdulillah. Saya pada JCY ni dah untung dah ni. Alhamdulillah. Seronok 2 September ni. Permulaan September yang sangat baik, tuan-tuan. Semalam dah hari ni. Luar biasa. Wah, 72 kau. Okey, jadi tengok top active counter yang ada di bursa. We can see Visola, Thrive, DJB tak. Saya tak nampak any stock yang aktif, walaupun you can see yang ini saya katakan saham yang aktif di Bursa Malaysia adalah kebanyakannya, kalau first screen yang saya lihat top 5 mostly adalah saham-saham di sektor East, but volume increase, but there's no, orang kata the price tak move. Jangan terperangkap, jangan terperangkap. Kita tak beli based on volume, kita beli based on apa yang ditunjukkan oleh carta. Alright, so pagi ni G-Ocean merah, Orient masih bertahan di situ. Oh, kita tengok saham emas. Ada saham emas aktif tak pagi ni? Saya tak nampak lagi saham emas. Apa berlaku kat Pokong semalam? Pokong pagi ni turun 5 sen sebab harga emas turun balik dalam lebih kurang $30 daripada paras tertinggi semalam. Saham Nice, ini pun saham ni semua kesan ni saya kata saham yang volatile, kesan daripada pergerakan komoditi. Indeks 6 points pada pagi ni. Jumlah dagangan 600 juta. Nampak sebelum ni kalau kita nampak 1 bilion dalam tempoh masa 3 minit, volume dah start slowing down. Alright, sebab tu kita akan lihat kesan lebih ketara mungkin selepas berakhirnya moratorium pada hujung bulan ini. Kita akan tengok apakah kesannya pada bulan Oktober nanti. So pada pagi ini apa yang saya boleh rumuskan, minat belian nampaknya masih fokus kepada sektor teknologi yang ada di Bursa Malaysia. Pastinya sektor-sektor leading sektor dalam teknologi, MPI, Greatech, UWC, MI, Unisem, GFTech, alright, G-Tronic, banyak. JCY, Inari, whatever lah, alright. Jadi pandai-pandailah uruskan money management dengan baik. Dan insyaAllah, jangan lupa malam ni kita ada sesi revision seperti biasa kepada semua alumni dari Protege. InsyaAllah saya akan singgah sebentar untuk sesi malam ni bersama dengan tuan-tuan. Let's go through the potential stock. Kita cari sama-sama, kita tengok sama-sama dari segi teknikalnya, saham-saham pilihan pada malam ni. InsyaAllah saya akan ada sebentar sebelum sesi ni bersama Coach. Dan insyaAllah besok malam sesi sembang saham. Topik apa yang tuan-tuan nak? Boleh share di bahagian komen. Saya cuba bawakan topik untuk saya kongsikan pada besok malam insyaAllah. Okay guys, saya rasa itulah. Tahniahlah kepada anda yang seronok saya tengok korang seronok tengok you all punya komen-komen positif. Seronok best je jadi ramai yang raih pulangan yang baik-baik Alhamdulillah, permulaan September yang agak baik sebenarnya tuan-tuan, untuk sama-sama kita raih pulangan yang baik insya-Allah. Dan saya doakan seperti biasa kepada anda semua, terutama di kalangan alumni, saya doakan anda dan semua anda yang bersama kita hari ini dipermudahkan segala urusan, kaya berjaya dunia akhirat dan dijauhi daripada rugi yang sia-sia. Jangan lupa sedekah
Jangan lupa zakat. Letak matlamat zakat bulan ni berapa nak dicapai. Kalau bulan 8 dapat zakat, orang kata RM1,000, kita doa tahu bulan ni RM2,000. Kan? Tak ada salahnya. Kita minta banyak-banyak. Moga Allah permudahkan segala urusan kita. Alright? So kepada anda yang pastikan Reporter J 6, tolong kalau you belum masuk dalam grup Telegram ke apa, kelas anda, bonus kelas telah pun bermula, pastikan anda berada dalam kelas tersebut untuk anda ambil peluang belajar sesi-sesi bonus yang kita berikan lebih daripada 10 jam untuk sesi awal sebelum anda bermula kelas pada 26 hingga 28 hari bulan nanti. Alright, so insyaAllah kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. InsyaAllah saya doakan anda sekali lagi dipermudah segala urusan dan dijauhi daripada rugi yang sia-sia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat mudah patuh syariah, melabur menambah rezeki. Ayo kita, ayo bangkit berani, Asri Ahmad Academy. Selamat mudah patuh syariah, melabur menambah rezeki.